Dengan agenda nombor 3, saya ingin mencadangkan untuk mewajibkan pembelajaran latihan seni pertahanan diri di semua sekolah rendah dan menengah di seluruh negara. Saya begitu yakin untuk memberi cadangan sedemikian kerana kebaikan dan faedah yang boleh diperolehi daripada usaha-usaha tersebut. Dalam penulisan saya menyentuh bagaimana sistem pendidikan di negara kita terlalu tertumpu kepada perkembangan minda atau intelek, iaitu IQ para pelajar berbanding kecerdasan emosi atau EQ, dengan pengabaian aspek-aspek pendidikan emosi, rohani dan jasmani secara praktikal. Kecerdasan emosi atau dikenali sebagai emotional intelligence atau emotional quotient adalah keupayaan untuk memahami, menggunakan dan mengurus emosi sendiri dengan cara yang positif untuk melegakan tekanan, berkomunikasi dengan berkesan, berempati dengan orang lain, mengatasi cabaran dan meredakan konflik. Ianya tidak mencukupi untuk anak-anak kita diajar untuk menjadi cerdik, tetapi tidak diajar untuk menjadi seimbang secara emosi, rohani dan juga jasmani. Pengabaian dan kekurangan tumpuan terhadap kecerdasan emosi boleh membawa kepada pelbagai masalah-masalah sosial, daripada penderaan rumah tangga, buli di sekolah, tempat kerja mahupun dalam masyarakat secara amnya, gangguan dan serangan seksual, keganasan di jalan raya, penyalahgunaan kuasa, malah mungkin juga membawa kepada pembunuhan diri dan pembunuhan dalam masyarakat. Latihan seni pertahanan diri sememangnya merupakan aspek budaya dan pendidikan orang Melayu dari dulunya lagi. Mengikuti sejarah kita, pendidikan orang Melayu melibatkan pembelajaran ajaran agama Islam seiring dengan pengamalan seni mempertahankan diri, iaitu silat, oleh kedua-dua pelajar lelaki mahupun perempuan, di mana individu yang lebih tua dan lebih berpengalaman akan menawarkan diri mereka sebagai teladan kepada generasi muda. Saya percaya ianya jauh lebih bermanfaat untuk kita mengajar dan mewajibkan pembelajaran latihan seni mempertahankan diri ini untuk dilaksanakan daripada pembelajaran tulisan jawi atau HOT. Demi perpaduan, adanya peluang di sini untuk kita memupuk perpaduan negara dengan mengajar seni mempertahankan diri, khususnya silat, kepada pelajar-pelajar kita di sekolah. Tetapi ia tidak seharusnya terhad kepada silat sahaja dan ia perlu diperluaskan untuk merangkumi aspek-aspek budaya seni pertahanan diri yang lain yang praktikal untuk diajar dan dipelajari. Dan saya juga percaya apa yang harus diutamakan adalah pengajaran ketabahan mental dan kecekalan emosi melalui latihan pernafasan, meditasi, senaman kekuatan dan pelaziman fizikal serta pendidikan tentang pemulihan dan penyembuhan. Program seni pertahanan diri yang saya bayangkan adalah program di mana pelajar-pelajar mempelajari seni mempertahankan diri yang berbeza pada setiap tahun atau setiap beberapa tahun, tetapi di mana teknik pernafasan, meditasi, senaman kekuatan dan pelaziman fizikal dan sebagainya sebagai pemalar yang harus diajar dan dipelajari pada setiap tahun. Ia bukanlah suatu program untuk dijalankan selepas waktu persekolahan seperti aktiviti-aktiviti co-curriculum, tetapi diajar seperti semua mata pelajaran lain sebagai rehat aktif daripada pendidikan dan usaha-usaha intelektual. Faedah-faedah yang disarankan termasuk peningkatan tenaga, tumpuan dan keazaman yang lebih tinggi, pengurangan tahap tekanan, kawalan emosi dan kendiri yang lebih baik, peningkatan daya upaya, sistem hormon yang seimbang, tindak balas imun yang lebih kuat, tidur yang lebih baik dan lebih lena, sistem penyembuhan semula yang lebih mantap dan sebagainya. Ini semua dengan penghayatan pelaksanaan inisiatif sebegini akan membuat pelajar-pelajar kita menjadi pelajar-pelajar yang lebih baik, dengan keupayaan yang lebih tinggi dan berkebolehan untuk mengharungi apa pun dugaan hidup yang akan dihadapi mereka. Kepentingan kecerdasan emosi semuanya terselah sekarang dengan adanya krisis kesihatan mental dalam bentuk kemurungan, kebimbangan diri dan sebagainya yang bukan sahaja dihadapi penduduk di negara ini, malah di seluruh dunia, yang malangnya termasuk juga anak-anak muda dan pelajar-pelajar di sekolah. Saya percaya inisiatif agenda ini
adalah cara terbaik untuk mengatasi kekurangan tumpuan terhadap kecerdasan emosi dalam masyarakat kita, terutamanya bagi generasi yang akan datang. Dan pada masa yang sama, ianya boleh memupuk perpaduan negara dan penghayatan budaya yang berbeza yang saya percaya boleh mentransformasikan masyarakat kita. Dengan agenda ini, saya juga menyarankan pihak kerajaan untuk mewajibkan semua sekolah untuk mempunyai guru pendidikan jasmani dan jurulatih sukan yang berkelayakan, dengan keutamaan diberi kepada mereka yang pernah mewakili negara dalam mana-mana sukan di mana-mana peringkat atau kapasiti untuk diambil bekerja di sekolah-sekolah dengan gaji yang bersesuaian. Saya percaya inisiatif ini adalah cara terbaik untuk mengejar kecermerlangan dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum secara keseluruhannya dan berkebolehan untuk meningkatkan tahap prestasi sukan di negara ini berbanding dengan mempunyai sekolah-sekolah sukan berprestij yang luar biasa di mana semua sekolah-sekolah lain tidak berada di padang permainan yang sama dan akan berketinggalan. Dengan berbuat demikian, adanya peluang untuk kita mendorong mereka yang mempunyai banyak untuk disumbang, mereka yang telah diuji dan mengharungi kerjaya itu sendiri, untuk ditempatkan dan bekerja di sekolah-sekolah menjadi jurulatih sukan dan guru pendidikan jasmani. Tetapi lebih penting dari itu lagi, untuk memberi penyumbangan yang positif dan bermakna kepada generasi yang akan datang sambil mencari rezeki yang berpadanan. Saya percaya jika pihak kerajaan tidak mampu memberi kemudahan asas yang terbaik kepada anak-anak anda dalam usaha-usaha sukan dan aktiviti kokurikular, maka mereka sewajarnya haruslah memberi bimbingan dan latihan yang terbaik kepada mereka. Seperti kesemua agenda yang lain, anda boleh membaca agenda ini dengan sepenuhnya pada link dalam deskripsi video ini untuk pengetahuan yang lebih mendalam tentang agenda saya ini.